بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وحييكم بتحية الإسلام والإيمان تحية طيبة مباركة من عند الله يقوله الناس عادة ونقولها عبادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita dikurniakan nikmat iman dan Islam. Bersyukur kita kepada Allah masih lagi diberikan nikmat kesihatan tubuh badan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kepanjangan dalam usia kepada kita untuk terus beribadah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita dipanjangkan umur untuk masuk ke bulan Ramadan. Tak kala ada sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, saudara mara kita, ada yang telah pergi meninggalkan kita sebelum sempat masuk bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, bila kita berbicara tentang Ramadan, berapa kali Ramadan dah kita berjumpa? Ada yang berjumpa Ramadan 40 kali, ada yang berjumpa Ramadan 50 kali. Tapi bagaimanakah kita cuba nak menjadikan Ramadan tersebut walaupun Ramadan yang sama, tapi kita nak menghasilkan natijah, kesan yang berbeza daripada Ramadan yang kita lalui pada hari ini. Setelah hampir 2 tahun tuan-tuan, kita dilanda ataupun diarahkan untuk ber-PKP. Dan tahun ini kita dapat sama-sama solat berjemaah, sama-sama merapatkan saf. Ambillah peluang sebanyak mungkin. Kita ni tuan-tuan sekarang ni berada di pusingan kelayakan. Kalau macam main badminton, pusingan kelayakan. Ni pusingan pertama, 10 malam pertama ni pusingan kelayakan. Dia ramai yang datang, ramai masuk pertandingan. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang baru pertama kali datang pun ada. Ada yang dah senior, dah banyak kali main dah. Ini pusingan kelayakan. Masuk 10 pusingan yang kedua, 10 malam yang kedua tuan-tuan, tu pusingan suku akhir. Suku akhir. Dah kurang sikit orang dah. Dan banyak yang tewas. Tewas sebab apa? Tewas sebab bakar lemang tuan-tuan. Tewas sebab apa? Buat kuih raya, jahit baju raya, macam-macam. Kemudian bila mana masuk pusingan yang ketiga, pusingan apa? Pusingan kiranya separuh akhir. 10 malam terakhir itu pusingan separuh akhir. Dan tuan-tuan, lebih hebat lagi siapa yang dapat masuk ke final, yang dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tak nak miss macam mana tak nak miss? Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa kita tunaikan amalan-amalan dalam bulan Ramadan ini. Jangan biarkan tuan-tuan satu hari pun kita berlalu tanpa kita beribadah sunat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ibadah wajib. Tuan-tuan sedang muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali menyatakan 3 tingkatan puasa untuk orang beriman ini. Pertamanya, tingkatan puasa ialah puasa umum, yakni puasa untuk orang-orang awam. Puasa orang awam macam mana tuan-tuan? Puasa yang mana sekadar menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini puasa orang awam. Ramai orang yang puasa sekadar menahan diri daripada buat benda-benda yang batalkan puasa. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak berzina, dia tak yang tidak batalkan puasa lah. Itu tingkatan puasa untuk orang-orang yang mana awam, orang-orang biasa. Tuan-tuan, kita masuk level yang kedua. Imam Ghazali sebut tingkatan puasa yang kedua ialah puasa khusus. Siapa dia? Siapa dia puasa khusus? Puasa khusus ini ialah yang mana mereka bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan perkara yang membatalkan puasa, bahkan mereka juga menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasanya. Itu beza dengan orang pertama tadi. Yang kedua ni dia tambah lagi, dia tahan diri daripada buat benda-benda yang boleh mengurangkan pahala puasa, ataupun senang cerita, dia buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tuan-tuan contoh perkara yang mengurangkan pahala puasa? Tengok benda-benda yang tak baik waktu puasa, dengar benda-benda yang tak baik, cakap benda-benda yang tak baik, duk ngumpat orang, fitnah orang, bawang orang. Semuanya benda yang boleh mengurangkan pahala dan menambahkan dosa kita tuan-tuan.
Untuk orang yang mana golongan yang kedua ini, mereka bukan sekadar tahan diri daripada makan dan minum, bahkan mereka menahan diri daripada buat benda-benda yang boleh mengurangkan pahala puasanya. Tuan-tuan, biar kita masuk golongan yang kedua ini. Ini golongan para orang-orang soleh. Dan golongan tingkatan yang ketiga, tuan-tuan, ni golongan puasa khusus. Tingkatan puasa para nabi, tingkatan puasa para anbiya kita, di mana mereka ini puasa bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum dan buat benda-benda yang batalkan puasa, dan bukan juga sekadar daripada benda-benda membuat perkara-perkara yang mana yang mana mengurangkan pahala puasanya. Bahkan mereka bila mana masuk bulan Ramadan, tinggal dunia ke tepi, tak fikir apa dah. Masuk Ramadan niat nak ibadah, masuk Ramadan lillahi ta'ala, tak nak buat benda-benda dunia ni, semata-mata nak memenuhkan masanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa celik buat apa tuan-tuan? Baca Quran. Masa celik buat apa? Solat-solat sunat. Masa celik, masa lapang buat apa? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, nak datangkan ketenangan dalam hati kita, nak tak nak dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya orang beriman itu diberikan ketenangan kepada mereka, yakni diberikan ketenangan dalam hati mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi zikrillah, hanya senya dengan berzikir kepada Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Itu tanda qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sejahtera. Bila mana dia berzikir kepada Allah, mendatangkan ketenangan dalam hatinya. Bukan tak boleh tuan-tuan nak pergi bercuti nak dapatkan ketenangan, tengok cerita dapatkan ketenangan. Dah, kita orang beriman nak dapatkan sumber ketenangan utama kita ialah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Allah lah yang memberikan keresahan dalam hati kita. Allah berhak memberikan ketenangan kepada hati kita, tuan-tuan, dengan syarat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masa lapang zikir, tuan-tuan. Tengah-tengah tunggu waktu buka puasa, zikir kepada Allah. Tengah-tengah tunggu dalam trafik jam. Zaman sekarang, tuan-tuan, bulan puasa lain macam trafik dia. Saya daripada Ampang nak balik Gombak boleh jadi 45 minit, tuan-tuan. Biasa boleh buat 20 minit, bulan puasa jadi 45 minit. Kawan saya tadi sejam setengah tak sampai-sampai. Sebab bulan puasa semua orang nak balik buka puasa di rumah. Dahsyat tak dahsyat, tuan-tuan. Tapi lepas buka puasa dia kurang, tak ada orang. Semua orang duduk rumah, semua orang pergi surau, pergi masjid. Alhamdulillah, boleh sampai. Daripada saya daripada Masjid Gombak Utara. Masjid Gombak Utara ni jiran dengan UIA. Sebab tu bila Ustaz Ramadan tanya saya, "Ustaz, boleh ganti Ustaz?" Boleh insya-Allah. Kat mana? Surau An-Nur, boleh lah. Masjid jiran gantikan dia, tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana Imam Al-Ghazali sebut tadi bahawa tingkatan puasa yang ketiga, mereka ini meninggalkan dunia, kepentingan dunia, semata-mata nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai batu loncatan untuk kita melakukan satu perubahan dalam diri kita. Itu hebatnya Ramadan. Jadikan satu amalan yang mana kita cuba mulakan bulan Ramadan ini, tuan-tuan, untuk kita ubah diri kita supaya kita dapat istiqamah melaksanakan ibadah tersebut dalam bulan-bulan selepas ini. Jadikan Ramadan ini bulan untuk berubah. Tuan-tuan, saya pernah kerja dekat Giant Hypermarket, Pasar Raya Giant, dekat Teluk Intan selama 3 bulan. Kebetulan masuk bulan ketiga, masuk bulan Ramadan saya kerja. Jadi tuan-tuan, bila mana bulan ketiga Ramadan ini, tiba-tiba tuan-tuan, satu hamba Allah, ketua cashier saya lah, dia ni sebelum ni tak pakai tudung, free hand. Tiba-tiba masuk Ramadan pakai tudung. Sudah saya terkejut. Mula-mula tak kenal siapa pula ni datang pakai tudung. Staff baru ke? Saya kata. Saya tanya, betul? Ketua cashier punya, Kak. Saya tanya dia, Kak, kenapa pakai tudung, Kak? Saya tanya saja nak tanya lah. Tiba-tiba dia jawab apa, tuan-tuan? Ustaz. Dia panggil saya Ustaz jugalah waktu tu. Ustaz, bulan Ramadan ni Ustaz, pakai tudung, hormat Ramadan. Sudah, terkejut saya. Seolah-olah Allah itu berada di bulan Ramadan sahaja dalam hati saya lah. Saya doakanlah, mudah-mudahan akak istiqamah lah lepas ni, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, 2-3 tahun lepas tu, kemudian saya balik tengok, pakai tudung walaupun bukan di bulan Ramadan, asbab dia berubah dalam bulan Ramadan tadi. Nampak?
Dia mulakan satu perkara perubahan dalam bulan Ramadan dan dia berdoa kepada Allah mudah-mudahan dia terus istiqamah melaksanakan ibadah tersebut, perkara tersebut dalam bulan-bulan selepas Ramadan, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, carilah amalan yang mana kita boleh buat dalam bulan Ramadan dan kita doa kepada Allah mudah-mudahan kita istiqamah melaksanakan ibadah tersebut dalam bulan Ramadan. Jangan tinggalkan 3 perkara paling asas ni, tuan-tuan. Solat wajib apa semua tu buatlah. 3 perkara paling asas yang boleh kita buat dalam bulan Ramadan. Yang pertama, jangan tinggalkan solat berjemaah bulan Ramadan. Muslimin tuan-tuan, kita semua jangan tinggalkan solat berjemaah dalam bulan Ramadan. Cubalah. Subuh mungkin mudah sebab kita sahur, Maghrib mungkin mudah sebab kita buka puasa dengan jemaah. Isyak mungkin mudah sebab kita nak tarawih ni. Zuhur, Asar mungkin cabaran untuk tuan-tuan yang bekerja. Ajak sahabat-sahabat semua sepejabat sama-sama solat berjemaah. Kami tuan-tuan dekat pejabat saya, kita buat polisi. Polisi ni tak bertulis tapi dia cakap, orang dah faham, dah familiar dah. Siapa yang sampai paling lambat dekat tikar sejadah kena jadi imam. Berlari semua tuan-tuan, masuk waktu, berlari semua dah jadi makmum dah. Dah tak ada orang jadi imam pula. Sebab takut jadi imam, tuan-tuan. Kita boleh jadi imam tapi tak apalah, bagi can orang lain sajalah. Kita paling awal datang supaya boleh bagi can orang lain jadi imam. Berebut orang tuan-tuan jadi imam. Cuba buat polisi macam tu tuan-tuan. Siapa sampai paling lambat kena jadi imam. Kalau 20-30 orang boleh lah ustaz. Kalau 100 orang, 200 orang buat macam mana? Buat sekadar lah, kadang yang boleh. Tuan-tuan, jangan tinggalkan solat berjemaah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah selepas bulan Ramadan. Yang kedua, jangan tinggalkan baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jangan tuan-tuan tinggalkan baca Al-Quran. Bulan Ramadan dimuliakan sebab diturunkan Al-Quran padanya. Lailatul Qadar mulia sebab apa? Sebab diturunkan Al-Quran padanya. Malam menjadi mulia kerana Al-Quran, bulan menjadi mulia kerana Al-Quran. Tuan-tuan, manusia juga dimuliakan kerana Al-Quran. Jangan kita biarkan hari kita berlalu tanpa kita baca Al-Quran, walaupun sepotong ayat. Ustaz, dalam solat tu ustaz, solat tu lain tuan-tuan. Ni nak pegang mushaf, nak buka mushaf, nak baca bertadarus sama-sama, nak baca Al-Quran. Itulah kelebihan bulan Ramadan. Bulan di mana turunkan Al-Quran padanya, dimuliakan kerana Al-Quran. Maka tuan-tuan, jangan sekali-kali kita miss baca Al-Quran bulan Ramadan. Ada masa lapang, bacalah tuan-tuan. Carilah, wujudkanlah masa lapang tersebut. Nak cari payah tuan-tuan, wujudkan, jadikan masa lapang tersebut. Selepas solat, buat 4 muka, baca 4 muka. Lepas subuh 4 muka, lepas zuhur 4 muka. Satu hari dapat 1 juzuk. 1 juzuk ni 10 helai tuan-tuan. 10 helai bersamaan 20 muka surat. Kita ada 5 waktu solat. Selepas setiap waktu solat, buat 4 muka. Boleh tak boleh? InsyaAllah boleh. Kalau tuan-tuan yang jenis yang baca Quran laju tuan-tuan, setengah jam dah boleh dah habis satu juzuk. Itu tara hafiz lah. InsyaAllah boleh buat setengah jam 1 juzuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan laju, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan baca perlahan pun, buatlah 4 muka setiap kali lepas solat. InsyaAllah 1 hari 1 juzuk. 30 Ramadan tuan-tuan dapat khatam 1 Al-Quran. Berazam tuan-tuan. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kita biarkan hari kita berlalu tanpa kita bersedekah fi sabilillah. Sedekah tuan-tuan fi sabilillah. Sedekah fi sabilillah tu lagu mana ustaz? Sedekah fi sabilillah ni 2 je syarat dia tuan-tuan. Yang pertama, sedekah kita buat ikhlas kerana Allah, niat kerana Allah Ta'ala semata-mata. Dan yang kedua, sedekah kita ialah muwafaqatus syara', yakni bertepatan dengan syara' ataupun ittiba'us sunnah, yakni bertepatan dengan sunnah. Selagi mana sedekah kita bertepatan dengan syara', maka insya-Allah sedekah tersebut dikira fi sabilillah. Sedekah tabung surau ikhlas kerana Allah, fi sabilillah. Sedekah anak yatim ikhlas kerana Allah, fi sabilillah. Sedekah kepada orang miskin, fi sabilillah, insya-Allah tuan-tuan. Tapi orang tanya pula, kepada siapa nak sedekah ni ustaz? Tingkatannya sedekah ni tuan-tuan ikut tingkatannya. Pertama, Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Berilah harta yang kamu sayang ini kepada, yang pertama sekali, kepada kaum kerabat kita. Cari dulu pakcik, makcik, anak buah, saudara mara kita yang tak cukup makan. Bukan makan tak cukup-cukup. Tu bahaya tuan-tuan, makan tak kenyang-kenyang, tu bukan. Ni makan tak cukup makan tuan-tuan. Cari dulu saudara mara kita.
Cek balik mak ayah, cek balik adik-beradik, cek balik ke kaum kerabat kita, ada tak mereka yang mana tak ada makanan nak buka puasa. Cari dulu tuan-tuan sebelum kita bergerak kepada level yang kedua. Dah habis kaum kerabat, Allah sebut wal yatama, yakni anak-anak yatim. Tu orang kedua, golongan kedua kita cari tuan-tuan. Sebab tu biasa tabung anak yatim ni cepat penuh. Orang duk cari. Saya letak kalau kat Masjid Gombak Utara saya tuan-tuan, letak tabung anak yatim, tabung masjid. Kutipan anak yatim lagi banyak tuan-tuan daripada tabung masjid. Tak adalah masjid kata nak ambil, tak ada lah. Itu hak anak yatim. Jadi nak katakan bahawa anak yatim ni tingkatannya tinggi dalam sedekah kita tuan-tuan. Cari anak yatim yang memerlukan. Bukan anak yatim yang kaya. Yang kaya tapi kalau dia kaya payah juga tuan-tuan. Dia harta dia buat apa? Ahmad Albab, duit banyak. So tak payahlah cari macam tu. Cari orang anak yatim yang memerlukan bantuan. Yang ketiga Allah sebut wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Dah cari kaum kerabat, anak yatim, dan juga yang ketiga orang-orang miskin, fakir miskin. Carilah, berilah sumbangan mengikut keperluan mereka, bukan apa yang kita nak bagi tuan-tuan. Saya pernah kita nak bagi beras waktu PKP dulu, contoh tuan-tuan, PKP dulu masjid bagi beras banyak, NGO datang bagi beras banyak, datang lagi apa, datang persatuan sekian-sekian bagi beras banyak, ahli politik datang bagi beras banyak. Sudahnya tuan-tuan, satu rumah dapat 10 kampit, 15 kampit beras tuan-tuan. Betul lah keperluan, tapi berapa lama boleh tahan beras? Duk boleh meniaga balik tu, jual balik pun tak apa balik. Rasa macam boleh buka kedai runcit tuan-tuan, semua orang bagi beras kat rumah yang sama. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, sedekah kita mengikut keperluan mereka. Ada, kalau perlukan sedekah RM1, kita bagi RM1. Kalau perlu sedekah apa? Sedekah nak bayar sewa rumah, bayarkan sewa rumah. Sedekah jamuan makan buka puasa, buat sedekah jamuan makan buka puasa tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tuan-tuan jangan tinggalkan 3 benda tadi. Yang pertama, jangan tinggalkan solat berjemaah bulan Ramadan. Yang kedua, jangan tinggalkan baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan sedekah fi sabilillah bulan Ramadan ini. Cukup 3 amalan ni tuan-tuan. Yang lain-lain itu kita tambah-tambah lah. Bangun malam, qiyamul lail, tolong orang, bantu orang lain buat baik. Semua amalan-amalan yang kita boleh buat. Yang penting 3 benda tadi jangan tinggal bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tergolong dalam golongan yang disebutkan la'allakum tattaqun. Tujuan puasa nak menjadikan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa selepas berakhirnya Ramadan. Itu tujuan Ramadan ini dijalankan tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita selepas keluar Ramadan menjadi hamba Allah yang mana yang bersih, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kalau kita dimatikan Allah dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan tuan-tuan walaupun kita mungkin tak berjumpa Ramadan akan datang, kita doakan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat diri kita, diri saya dan diri tuan-tuan insya-Allah. Saya mohon maaf atas barang kesilapan dan keterajulan sepanjang menyampaikan tazkirah lebih kurang 20 minit ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita semua yang hadir. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mahuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada di antara kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit yang menimpa di kalangan kami ya Allah. Sekiranya ada di antara kami yang mengalami beban hutang piutang yang banyak, Kau mudahkanlah urusan hidup kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan kami hadir ke majlis ilmu pada malam ini, Kau ampunkanlah dosa kami, tamatkanlah hidup kami dengan perakhiran yang baik, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdausmu bersama-sama dengan orang beriman ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.